Meh. Ya cikgu. Cikgu hari tu cikgu baca lah Meh komen-komen dalam video kita kan. Kenapa cikgu? Ada seorang tu Meh, dia minta kamu punya IG. Macam mana Meh, nak bagi tak? Betul lah cikgu. Tak payahlah cikgu. Ish, kamu jual mahal Meh. Kenapa Meh? Malah cikgu, tak payahlah cikgu. Saya bukan handsome cikgu. Oh tak mau Meh. Yang minta tu budak perempuan Meh. Betul lah cikgu. Nampak excited lah pula. Iya ke cikgu ni? Okey Meh, kita teruskan pembelajaran kita Meh untuk bab yang pertama sukatan membulat silibus tingkatan 5 ni. Kita teruskan ke bahagian yang kedua Okey cikgu, okey. Okey Meh, bahagian yang kedua dalam bab yang pertama sukatan membulat ni tajuknya ialah panjang lengkuk sektor bulatan Okey cikgu. Okey Meh, kita mulakan dengan melihat pengenalan di sini panjang lengkuk suatu bulatan. Okey, kita tengok gambar rajah ni Meh. Ni gambar rajah apa Meh? Ini macam dekat farm fair je cikgu. Betul. Ini dekat farm fair ada kapal berayun tu. Amir pernah tengok tak? Pernah cikgu. Okey, bila kapal ini berayun Meh, apa yang kita dapati bila dia ayun dia akan membentuk lengkungan macam ni lah kan? Ya betul cikgu. Kalau kita terjemahkan Meh ke dalam bentuk rajah kita dapat nyatakan dalam bentuk sebuah sektor bulatan kan Meh kan? Betul cikgu. Okey, jadi kita gambarkan seperti inilah sektor OAB katakanlah Meh kapal ni OA dia ialah 10 meter dan dia berayun pada sudut 35 darjah. Jadi timbul satu persoalan kat sini iaitu berapakah panjang lengkuk yang dilalui oleh kapal berayun itu? Maksudnya di sini panjang lengkuk AB ni Meh. Berapa Okey cikgu, okey. Okey Meh, dalam slide ini cikgu nak tunjukkan kepada Meh rumus panjang lengkuk suatu bulatan baik, kita buat penerokaan dulu Meh. Baik cikgu. Baik, kita mulakan dengan sebuah bulatan di sini Okey, di sini Meh tengok AOB ialah sektor bulatan sektor minor. Okey, AB ni Meh, lengkuk ni kan. Ni kita kata apa? Lengkuk minor lengkuk major yang belakang ni, yang besar ni Okey Meh, kalau cikgu kata macam ni, Meh faham tak? Panjang lengkuk AB ini dia berkadaran dengan sudut sektor ni. Meh faham tak? Yang saya faham maksud cikgu tu cikgu, kalau lengkuk AB ini semakin panjang, maknanya sudut sektor ini akan semakin besar. Betul tak cikgu? Betul, bagus. Faham pun Meh. Itu maksudnya dia berkadaran Okey, kalau begitu Meh, maka kita boleh tulis pernyataan ini Meh. Meh tengok panjang lengkuk minor AB ini kalau kita nisbahkan dengan lilitan bulatan okey, maka dia akan sama dengan nisbah antara sudut ini dengan sudut satu bulatan. Faham tak? Okey cikgu, okey. Okey Meh, di sini Meh diberikan panjang lengkuk minor AB dinisbahkan dengan lilitan bulatan. Lilitan bulatan ialah 2 pi j. Dia akan sama dengan sudut sektor theta dinisbahkan dengan sudut satu bulatan iaitu 2 pi. Meh, cikgu nak tanya ni, kenapa cikgu gunakan 2 pi di sini Meh? Yang ni saya tahu cikgu. Cikgu guna radian. Jadi satu bulatan cikgu, dia bersamaan dengan 2 pi radian. Okey, bagus. Macam mana Amir tahu yang cikgu guna radian? Ni dalam gambar rajah ni cikgu tulis radian. Okey. Nampak pun Okey Meh. Jadi daripada sini Meh, kita permudahkan 2 pi j ni bawa ke kanan di sini darab dengan 2 pi j. Dan seterusnya Meh, kita hapuskan 2 pi dengan 2 pi ni kita potong. Yang tinggal ialah theta darab j kan. Okey. Jadi kita boleh rumuskan di sini Meh, panjang lengkuk minor AB tu kita tulis sebagai S. Okey. J adalah jejari darabkan dengan theta, maka dapatlah S sama dengan J theta. Maka inilah dia Meh, rumus panjang lengkuk suatu bulatan. Macam mana? Okey tak? Rumus ni tak pernah jumpa cikgu kamu yang tak pernah jumpa Meh. Cikgu jumpa lama dah Meh. Betul cikgu, betul. Cikgu, Amir nak tanya sikit. Rumus ini cikgu, sudut theta ini dia mesti dalam radian cikgu bagus soalan tu Meh. Ya betul Meh. Cikgu baru nak cakap benda ni. Rumus ini sah digunakan hanya jika theta itu dalam radian. Nampak cikgu tulis ni theta mesti dalam radian. Okey Meh. Okey Meh, kita kembali semula ke persoalan berkenaan dengan kapal berayun tadi Persoalannya apa tadi? Berapakah panjang lengkuk yang dilalui oleh kapal berayun itu
Okey, kita telah pun mempelajari tentang rumus panjang lengkuk iaitu S sama dengan J theta. Okey, boleh Amir terangkan macam mana jawapan kepada penyelesaian soalan ni? Okey cikgu, Amir cuba cikgu. Kita dah pun pelajari rumus panjang lengkuk iaitu S sama dengan J theta. Jadi cikgu, kita gunakan rumus inilah. Di sini J lah jejari dia 10 meter darab dengan theta. Theta dia 35 darjah cikgu. Okey. Tapi kenapa ada darab pi per 180 ni? Sebab theta ni dia mesti dalam radian cikgu. Oleh itu 35 darjah ni kita mesti tukar dalam radian. Jadi cara nak tukar cikgu, kita kena darabkan dengan pi per 180. Okey, bagus. Okey, teruskan Meh. Kemudian cikgu, ringkaskan cikgu, kita tekan kalkulator. Akhirnya kita dapat jawapan dia 6.109 meter. Okey, bagus Jadi maksudnya panjang lengkuk yang dilalui oleh kapal berayun itu ialah 6.109 meter Boleh Okey cikgu. Okey untuk slide yang seterusnya ni kita lihat beberapa contoh masalah yang berkaitan dengan panjang lengkuk suatu bulatan Okey, contoh yang pertama, berdasarkan rajah di sebelah, cari panjang lengkuk PQ dan juga sudut theta dalam radian Okey, ambil tengok gambar rajah ni. Di sini ada dua sektor iaitu POQ dan juga QOR dengan ukuran-ukuran dia lah. Baik, dia kata cari panjang lengkuk PQ. Jadi maksudnya melibatkan sektor OPQ Okey. Jadi macam mana cara dia? Amir nak cuba tak? Okey cikgu, yang saya rasa yang pastinya kita akan gunakan rumus S sama dengan J theta cikgu. Okey. Seterusnya di sini jejari dia 5 cikgu, dan sudut dia 133 darjah. Jadi kita gantikan cikgu dalam rumus. Okey, bagus. Okey Meh, terangkan sikit Meh, kenapa darab pi per 180 ni? Sebab di sini cikgu theta mesti dalam radian. Oleh itu kita tukar 133 darjah ni kepada radian cikgu dengan cara darabkan pi per 180. Okey, bagus. Teruskan Meh. Seterusnya cikgu, kita ringkaskan gunakan kalkulator. Akhirnya cikgu, kita dapat panjang lengkuk PQ ialah 11.61 cm. Okey, bagus Meh, bagus. Okey. Soalan B pula. Dia kata cari sudut theta dalam radian. Macam mana Meh, Amir nak tunjukkan ke cikgu nak terangkan? Tak apa cikgu, Amir try cikgu. Wish, bagus Meh kamu kali ni. Senang faham ke Meh? Yang ni senang cikgu, rumus dia senang. S sama dengan J theta aja. Okey, teruskanlah. Jadi cikgu, dia akan menggunakan rumus S sama dengan J theta juga. Saya gantikan S dengan 5.8. Kemudian jejari dia ialah 5. Jadi gantikan dalam rumus cikgu. Kemudian langkah seterusnya cikgu, saya dapatkan nilai theta iaitu 5.8 bahagi 5. Dan saya ringkaskan gunakan kalkulator cikgu. Dapatlah jawapannya 1.16 radian. Bagus Meh, bagus. Meh, tak payah tukar ke darjah ke Meh? Tak perlu cikgu. Sebab dalam soalan cikgu, dia minta theta dalam radian cikgu. Dia tak minta dalam darjah pun. Okey, bagus Meh, bagus. Okey Meh, untuk slide yang seterusnya ni kita akan pelajari cara untuk kita mencari panjang garis perentas garis perentas tu yang mana? Ni garis merah AB ni. Ini adalah garis perentas Baik, untuk menentukan panjang garis perentas ni Meh, kita ingat kembali ataupun imbas kembali konsep matematik yang pernah kita pelajari Meh, dan kita akan gunakan dalam situasi ini Meh, iaitu apa dia? Petua kosinus. Meh ingat lagi? Petua kosinus cikgu Ingat lagi tak? Kalau buka buku saya ingatlah cikgu. Sempat nak melawak Meh. Tak ingatlah tu maksudnya Okey, petua kosinus diberikan sebagai A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah Okey, sekali lagi, A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 darab B darab C darab cos A Ini petua kosinus. Okey cikgu, ingat dah cikgu. Okey Meh, untuk menentukan panjang perentas AB ni kita akan gunakan petua kosinus ni Jadi A ni merujuk kepada AB. Okey, garis AB tu panjang dia. Jadi B ni merujuk kepada OA dan C merujuk kepada OB. Jadi OB dan OA ni samalah 10 juga A ni merujuk kepada sudut 48 darjah ni Okey.
Okey, jadi dalam konteks ini kita boleh tulis seperti ini Okey, ni AB kuasa 2, ni J jejari dia kuasa 2. Ni jejari juga J kuasa 2. Macam itulah. Dan kemudian kita gantikan J tu dengan 10 maka kita dapat tulis seperti ini Okey, dan nilai A tu ialah sudut 48 darjah tu. Kemudian kita ambil kalkulator kita dapat 66.17, tapi ini bukan panjang AB ini AB kuasa 2 Okey, maka AB ialah punca kuasa 2 66.17 dan akhirnya kita dapat 8.13 cm. Oh cikgu, maksudnya cikgu dalam bab ni kita kena gunakan rumus daripada bab yang lain cikgu Memang macam tu lah bukan bab ni saja bab-bab yang lain pun macam tu Okey cikgu, okey. Okey untuk slide yang seterusnya ni diberikan di sini satu contoh soalan Okey, hitungkan perimeter tembereng berlorek di bawah ni. Cikgu nak minta Amir lah tunjukkan. Boleh Boleh cikgu. Amir rasa Amir reti cikgu. Uish, bagus nampak confident Okey, teruskan Baik cikgu, untuk menentukan perimeter ni kita akan gunakan petua kosinus. Petua kosinus ni kita akan gunakan untuk menentukan panjang perentas AB ni cikgu. Okey, bagus. Teruskan Okey, jadi di sini cikgu kita gantikanlah A adalah untuk garis perentas AB tu. Kemudian BC ni adalah jejarinya. Kemudian cikgu cos A tu merujuk kepada sudut sektor ni 35 darjah ni. Jadi cikgu kita gantikanlah nilai yang berkenaan. Dan kemudian cikgu kita ringkaskan. Akhirnya kita dapat 23.15. Tetapi ini bukan AB cikgu, ini AB kuasa 2. Jadi kita kena tekan punca kuasa 2 untuk dapatkan AB cikgu. Okey. Jadi jawapannya cikgu 4.811 cm panjang garis perentas AB tu. Okey, bagus. Kemudian Kemudian cikgu kita kena cari panjang lengkuk pula cikgu, lengkuk AB. Okey. Jadi macam mana cara dia Cara dia cikgu, kita gunakan rumus S sama dengan J theta. Kita masukkan nilai J dan theta cikgu. Di sini cikgu, lengkuk AB sama dengan 8 darab dengan 35 darjah. Dan 35 darjah ini kita tukar dalam radian cikgu. Kita darabkan dengan pi per 180. Kemudian kita ringkaskan cikgu, akhirnya kita dapat 4.888 cm. Seterusnya cikgu, untuk dapatkan perimeter tembereng berlorek ni, jadi kita kena tambah kedua-dua panjang ni cikgu, iaitu panjang perentas dan juga panjang lengkuk. Dan akhirnya cikgu kita dapat, inilah cikgu jawapan dia, 6.699 cm. Okey, bagus Macam mana tak susah kan? Tak susah sangat cikgu yang ni. Okey, bagus Okey dengan itu maka pembelajaran kita tamat di sini dulu untuk siri yang kedua ini. Okey, kita akan jumpa lagi dalam siri video yang seterusnya Okey cikgu, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. IG tadi macam mana nak bagi tak? Tak payahlah cikgu, saya malu. Ish, kamu ni. Okeylah.